KS Sabah tunjang utama pembangunan ekonomi negara. Justeru Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui Tekun Nasional terus komited memperkasa golongan berkenaan. Komitmen dibuktikan dengan dana lebih 1.26 bilion kepada 67,248 usahawan di Sabah sejak 1998. Tahun ini, 109 juta ringgit disalurkan kepada lebih 2,000 usahawan. Daripada jumlah itu, 8.5 juta ringgit diterima, 207 usahawan ditelupit. Ia jelas menunjukkan komitmen kerajaan dalam memperkasa ekonomi rakyat melalui sokongan pembiayaan mikro khususnya komuniti luar bandar dan usahawan kecil. Tahun hadapan dalam belanjawan 2026, Tekun telah diperuntukkan jumlah yang besar 550 juta ringgit untuk pelbagai skim pembiayaan yang sedia ada. Dan saya berharap kemudahan ini juga dapat dipanjangkan kepada usahawan-usahawan di pedalaman di luar bandar seperti di Mukim Menanga dan kawasan pedalaman lain di seluruh negara. Beliau menyatakan demikian pada program Majlis Ramah Mesra bersama usahawan Tekun di Kampung Ganajati Telupit. Sejak penubuhannya, Tekun Nasional menyalurkan lebih 10.84 bilion ringgit kepada lebih 600,000 usahawan seluruh negara, membuka peluang baru ke arah ekonomi digital dan keusahawanan inklusif. Saya menyeru kepada anak Borneo, inilah peluang terbaik untuk kamu meningkatkan penghasilan, keuntungan hasil, keuntungan keluarga kamu dan diri kamu sendiri. Saya sangat berterima kasih pada usahawan Tekun sebab membantu dengan peniaga-peniaga kecil di luar bandar lah. Dari segi kewangan yang kita tidak mampu untuk menjana dana yang begitu besar. Tekun telah memudahkan proses permohonan pembiayaan dan itu memberi kelebihan kepada setiap usahawan. Dari negeri di bawah bayu, gagasan Malaysia Madani terbukti pendekatan inklusif untuk rakyat. Terus saja dengan laporannya, kita bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Ya, Ifa. Program Madani Rakyat terus membuktikan kejayaan gagasan Malaysia Madani sebagai pendekatan inklusif merangkumi semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar, etnik maupun wilayah. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud berkata, program yang diterajui Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM ini penting dalam membawa gagasan besar Malaysia Madani kepada masyarakat. Terutama gagasan Malaysia Madani itu sendiri. Sebab ini adalah satu gagasan yang cuba merangkul semua rakyat di Malaysia ini dan juga kita di Sabah dan juga Sarawak ini. Sebab kita yang membentuk Malaysia ini. Beliau menegaskan program Madani Rakyat bukan sekadar platform penerangan tetapi usaha membina kepahaman agar rakyat benar-benar memahami hala tuju Malaysia Madani. Alhamdulillah, ini maknanya rakyat mahu mendengar sebenarnya secara langsung tentang apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang. Cuma pendekatan Madani ini dia lebih, tadi kita guna perkataan inclusivity. Program Madani Rakyat di Inana merupakan sebahagian siri jelajah Malaysia Madani Rakyat di Santuni, menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, NGO dan komuniti bagi menjayakan aspirasi kerajaan perpaduan. Seiring aspirasi negeri menuju era inovasi dan kelestarian, sektor hartanah dan swasta digesa tampil lebih proaktif dalam merealisasikan pembangunan bandar pintar di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata 2 projek bandar pintar bakal dilaksana di Pinampang dan Kota Kinabalu yang dijangka menjadi pemangkin transformasi lanskap bandar di negeri ini. Usaha ini bukan sekadar memperkenal teknologi baharu, malah turut memberi tumpuan kepada kesejahteraan komuniti dan alam sekitar. Demikian ucapannya semasa Majlis Makan Malam Tahunan Syareda ke-47 di Kota Kinabalu.
Teks ucapan dibacakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Jakim Gunsalam. Menurut Datuk Haji G, Kerajaan Negeri komited mewujudkan persekitaran mesra pelabur dan inovatif sambil memastikan dasar yang telus dan adil. Beliau turut memuji komitmen Syareda terhadap pembangunan lestari dan hijau seiring matlamat Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ memastikan kemajuan ekonomi negeri tidak mengorbankan masa depan generasi akan datang. Sabah terus menjadi contoh utama kejayaan Persatuan Royal Institution Academy Malaysia (REMAP) di peringkat sekolah sekaligus menjadi model kepada negeri-negeri lain di seluruh negara. Setakat ini, lebih 200 sekolah di seluruh Malaysia, antaranya Sabah, Pulau Pinang, Selangor dan wilayah persekutuan menubuhkan persatuan tersebut. Pengasas Persatuan REMAP Malaysia, Dr. John Brito menjelaskan, penubuhan REMAP bukan sahaja membina keyakinan diri pelajar tetapi turut memberi pendedahan awal terhadap dunia kerjaya, khususnya dalam sektor perkhidmatan dan penerbangan. Saya harap ke semua sekolah di sini, biar maupun sekolah rendah ataupun sekolah menengah untuk melaksanakan persatuan ini, dan kerana Sabah ini sudah jadi contoh kepada negeri lain, so bila disalurkan kepada semua sekolah nanti akan lebih baguslah pelibatan pelajar-pelajar di sini. Dr. Chan berkata demikian selepas majlis makan malam REMAP di Kota Kinabalu. REMAP turut menawarkan kursus latihan 6 bulan meliputi bidang penerbangan, kru kabin, komunikasi, pemasaran, perhubungan awam dan pentadbiran pejabat. Apabila jalan berlumpur menjadi penghalang bila banjir memutuskan harapan untuk hadir ke sekolah. Namun kini semuanya berubah di Asrama Transit. Laporannya bersama Iswadiman Syamsuddin. Di pedalaman Pitas, ratusan kilometer dari hiruk-pikuk ibu kota, sebuah inisiatif kecil memberi impak yang luar biasa. Asrama transit yang terletak di SK Bawing Pitas ini bukan sekadar tempat berteduh, tetapi simbol harapan baharu pembangunan modal insan. Dibina khusus untuk menangani isu ketidakhadiran pelajar akibat faktor jarak, jalan rosak dan cuaca tidak menentu. Saya rasa gembira, sebab senang untuk tinggal di sekolah ini. Kadang kereta rosak atau banjir, dalam perjalanan itu susah. Perasaan saya sangat gembira kerana dapat memiliki asrama yang cantik seperti ini. Sebelum kami memiliki asrama, kami hanya menumpang di rumah guru. Saya sangat gembira kerana mendapati asrama yang sangat cantik dan besar. Saya tinggal di rumah terkadang-kadang selalu tidak bisa datang ke sekolah kerana memiliki masalah kendaraan. Asrama dibina dengan kos RM100,000, hasil tajaan 3 syarikat tempatan dan diselaras Persatuan Dusun Islam Sabah PDIS. Ini sebenarnya untuk menampung pelajar-pelajar yang jauh dari sini. Ada yang datang daripada 45 km jauh, perkampungan-perkampungan yang jauh yang tidak ada fasilitas dan sebagainya, dan terpaksa mengharungi banjir bila hujan dan sebagainya. TV, mesin basuh, peti sejuk, semua dalam perancangan. Setiap inci dibina menggunakan kaedah IBS untuk memberi keselesaan optimum kepada 48 pelajar dari tahun 1 hingga 6. Majoritinya anak petani dan pekerja ladang sawit. Dan terima kasih kepada sumbangan daripada Pertubuhan Dusun Islam ini, mempermudahkan lagi kepada ibu bapa yang ada anak untuk mempersekolahkan anak-anak mereka. Sebelum ini masalah jalan dan jauh, terutamanya waktu tengkujuh banjir. Kadang-kadang kami mengharungi semua banjir dari Tanah Rata jalan ke sekolah kira-kira 6 km begitu. Sebab kadang-kadang kalau yang masa bekerja itu sukar untuk ulang alik, mengantar budak dan mengambil. Jadi ini salah satu kemudahan yang dapat kami terima, dan kami sangat berterima kasih kepada Persatuan Dusun Islam Sabah. Asrama Transit SK Bawing bukan sekadar bangunan baharu. Ia menoktahkan cabaran lama. Salah satu faktor yang saya
perlu cari jalan macam mana untuk memastikan kehadiran di sekolah ini adalah sangat baik. Jadi saya fikir dengan ada asrama ini, peratus untuk kehadiran ke 90 lebih peratus akan dapat dijayakan. Simbol harapan, pemacu perubahan, titik mula masa depan. Dan inilah hasil muafakat antara NGO, PIBG dan masyarakat dalam menjulang hak pendidikan buat anak-anak luar bandar. Kemudahan asrama transit inisiatif oleh Pertubuhan Dusun Islam Sabah ini bukan sahaja dapat menangani masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah, malah melatih pelajar untuk berdikari dan membina sahsia diri yang cemerlang melalui program akademik, kokurikulum dan kerohanian. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Teruskan kesetiaan anda dalam berita wilayah. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Suaran.